Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam JBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang ya. Baik, live hari ini adalah perutusan saya, perutusan rasmi saya kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung dengan perutusan rasmi Muhyiddin semalam yang dibuat di sekitar pukul 2.30 atau 3 petang. Ya. Jadi ini perutusan rasmi saya kepada Muhyiddin. Tajuk perutusan saya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin diharap jangan menipu. Rakyat akan bangkit. Okey. Jadi saya bukannya seorang yang suka membuat tomahan. Jadi hari ini saya akan memperincikan apa maksud saya Muhyiddin telah menipu. Dan apabila saya berkata menipu, saya maksudkan penipuan Muhyiddin menerusi perutusan beliau semalam. Baik. Menurut Muhyiddin, terdapat pihak tertentu yang melemparkan tomahan terhadap keprihatinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memperkenan darurat. Ya. Jadi ada pihak tertentu yang kononnya telah melemparkan tomahan. Dan dalam Muhyiddin memberi perutusan tu, kita tahu bahawa dia sedang merujuk kepada mereka yang telah mengambil tindakan-tindakan mahkamah. Dan ramai. Ada yang telah menyaman Muhyiddin dan kerajaan Malaysia, dan ada yang telah membuat permohonan untuk mendapatkan rujukan kehakiman. Ya, okey. Sekarang saya ingin mencabar Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membuktikan bahawa pihak-pihak berkenaan telah melemparkan tomahan terhadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berhubung pengisytiharan darurat. Saya hendak Muhyiddin membuktikan perkara ini menerusi perutusan kepada rakyat jelata. Tuduhan saya terhadap Muhyiddin adalah Muhyiddin telah melakukan satu penipuan sebagai seorang Perdana Menteri kepada rakyat jelata. Tuduhan saya terhadap Muhyiddin adalah Muhyiddin telah memperdaya rakyat untuk mempercayai bahawa tindakan yang diambil oleh pihak-pihak yang berkaitan adalah tomahan terhadap keprihatinan Yang di-Pertuan Agong, maknanya terhadap Yang di-Pertuan Agong berhubung pengisytiharan darurat. Ini adalah satu penipuan yang saya berharap pihak-pihak berkaitan akan masukkan ke dalam sama ada permohonan yang dibuat kepada mahkamah untuk semakan kehakiman ataupun saman yang telah diajukan kepada Muhyiddin. Okey? Dan lebih-lebih lagi apabila satu saman telah difailkan, ini juga merupakan satu bentuk kenyataan yang boleh dimasukkan di dalam proses mahkamah. Sebab saya ingin menjelaskan di sini supaya saudara-saudari faham bahawa Perdana Menteri kita telah menipu untuk mengelakkan anda daripada mengetahui perkara sebenar, iaitu tidak ada sesiapa di kalangan pihak yang dinamakan telah menyentuh isu perkenan agung terhadap darurat. Tidak ada sesiapa di kalangan pihak yang dinamakan atau terlibat telah mempersoalkan kuasa berperlembagaan Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytihar darurat. Saman-saman ataupun permohonan-permohonan semakan kehakiman yang telah dibuat tidak ada kaitan langsung dengan Agong secara langsung ataupun terhadap kuasa prerogatif berperlembagaan Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytihar darurat atas nasihat Perdana Menteri. Permohonan-permohonan dan saman-saman yang telah dibuat ataupun secara ringkasnya hal-hal berkaitan dengan mahkamah ni yang telah diambil, langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak-pihak, mana-mana pihak setakat ini berhubung darurat adalah berlandaskan atau memberi fokus kepada nasihat yang diberi oleh Muhyiddin sebagai Perdana Menteri terhadap Yang di-Pertuan Agong. Jadi fokusnya lebih pada Muhyiddin. Dan satu lagi yang dipersoalkan ialah locus standi Muhyiddin untuk menasihati Agong memandangkan Muhyiddin telah hilang sokongan majoriti. Ya,
Permohonan juga telah dibuat untuk semakkan kehakiman agar dan untuk meminta mahkamah membuat perintah-perintah tertentu agar peguam negara boleh didapati telah tidak melaksanakan tanggungjawab dia untuk menasihati Muhyiddin untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong setelah hilang majoriti dan meletak jawatan. Ya. Permohonan juga telah dibuat agar perintah dapat dikeluarkan supaya peguam negara akan didapati telah lalai dalam tanggungjawab dia atau melangkaui batas apabila dia mengikuti atau menemani Muhyiddin dan rombongan Muhyiddin ke istana pada ketika Muhyiddin menasihati Agong untuk mengisytiharkan darurat, kerana peguam negara tidak menasihati Muhyiddin bahawa perkara itu sebenarnya tidak boleh dibuat. Dan semua permohonan yang dibuat ini adalah untuk mendapatkan rujukan kehakiman. Sebagai warga negara Malaysia, setiap orang ada hak untuk mendapatkan semakan atau rujukan kehakiman untuk mendapat pertimbangan ataupun maklum balas ataupun pendapat badan kehakiman. Tidak ada mana-mana di dalam perlembagaan ditulis bahawa seandainya darurat diisytiharkan, rakyat perlu berhenti memperjuangkan kebenaran. Rakyat perlu berhenti mematuhi rukun negara. Rakyat perlu berhenti untuk memberitahu ataupun membawa kepada perhatian semua apabila satu pelanggaran dalam mana-mana babak rukun negara ni ataupun perlembagaan persekutuan dilakukan oleh sesiapa, terutamanya Perdana Menteri. Tidak ada mana-mana dalam perlembagaan dikatakan apabila Agong mengisytiharkan darurat, kita tidak boleh persoal local standard Perdana Menteri untuk memberi nasihat itu, lebih-lebih lagi apabila Perdana Menteri sudah hilang majoriti. Jadi apabila Muhyiddin mengatakan pihak ini telah membuat tohmahan, Muhyiddin telah melakukan dua perkara. Perkara pertama, Muhyiddin telah menipu kerana tidak ada sesiapa membuat tohmahan, kerana fokusnya bukan Agong, fokusnya adalah terhadap Muhyiddin dan juga peguam negara dan nasihat yang diberikan. Dan perkara kedua ialah Muhyiddin secara tidak langsung sedang memberitahu bahawa rakyat seandainya darurat telah diisytiharkan, mereka tidak boleh perjuangkan rukun negara, tidak boleh perjuangkan kebenaran, tidak boleh rujuk kepada mahkamah. Itu secara tidak langsung adalah mesej yang disampaikan. Ini dah melangkaui babak diktator. Ini adalah kuku besi oleh seorang pemerintah zalim bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana mengeluarkan kenyataan tipu itu. Melainkan Muhyiddin boleh buktikan bahawa pihak-pihak berkaitan memang telah membuat tomahan terhadap keprihatinan Yang di-Pertuan Agong memperkenankan darurat. Ya. Dan pihak-pihak yang saya maksudkan ialah seperti Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan, Salahuddin Ayub, ya, dan sebagainya yang telah membuat permohonan kehakiman. Ya. Nah, dalam perbincangan saya tak libatkan Anwar Ibrahim. Sebab babak Anwar Ibrahim ni saya pernah dalam video lepas menimbulkan satu persoalan. Jadi saya tak nak masuk babak Anwar Ibrahim. Saya cerita yang lain. Ya. Jadi rukun negara memberitahu kita bahawa kita harus menegakkan beberapa prinsip kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan. Saya ulang, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Saya ulang, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi kalau saya sebagai rakyat Malaysia, saya mendapati bahawa pentadbir atau kerajaan telah tersasar dari landasan kebenaran dan tidak mematuhi keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, atau kalau saya mengesyaki dia tidak mematuhi keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, dan saya mengambil langkah-langkah menurut lunas perundangan untuk membuat rujukan, ya, saya tidak bersalah. Malah itu tanggungjawab saya sebagai rakyat. Malah kalau saya tidak lakukan, saya telah gagal melaksanakan tanggungjawab saya.
pemerintah juga atau kerajaan telah gagal melaksanakan tanggungjawab mereka apabila menimbulkan kekeliruan, apabila menimbulkan keresahan rakyat, kerana perkara ni, polemik ini sudah lama bermain, bukannya sebab rakyat yang mainkan polemik ini, sebab tindak tanduk tingkah laku pemimpin yang menyebabkan rakyat resah dan keliru dan marah. Dan kemudian apabila tidak ada usaha resolusi oleh puak pemerintah atau kerajaan untuk memperjelaskan perkara ini ataupun mengadakan satu sidang parlimen untuk membincangkan perkara ini, dengan apa jua cara sekalipun malah untuk membincangkan perkara ini, untuk menjelaskan kepada satu tahap di mana semua orang nampak bahawa kerajaan ini memang betul, maka rakyat dan pejuang kebenaran, pejuang perlembagaan, pejuang rukun negara, pejuang keadilan akan wajib bangkit dan mempersoalkan perkara ini dan mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan kepastian. Apabila kita kata bangkit, bukan maksudnya pergi bergolek kat jalan. Bangkit untuk memperjuangkan kebenaran, hak rakyat untuk bersuara dan menimbulkan persoalan-persoalan menerusi landasan yang benar berdasarkan lunas-lunas perundangan. Kalau itu dikatakan tomahan terhadap Agong, maka ini menjadi satu sebab tambahan negara kita perlu usir Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kerajaan gandengan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional secepat mungkin. Kerana ini akan menjadikan negara lebih tenat. Kerana rakyat ditipu. Dan rakyat sekarang sedang ditakut-takutkan dengan satu tomahan oleh Muhyiddin. Maksud saya, Muhyiddin secara langsung telah membuat tomahan terhadap pihak-pihak tertentu dan secara umum rakyat, sebab perutusan itu kepada rakyat. Menakut-nakutkan mereka bahawa perkara ni salah. Walhal perkara ni tanggungjawab wajib setiap yang bergelar warga negara Malaysia. Jadi dalam perutusan ni saya meminta Muhyiddin Yassin untuk mempertimbangkan bahawa keresahan, kekeliruan rakyat ditimbulkan oleh beliau sendiri dan kerajaan gandengannya dengan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Dan menerusi politik darjat, menerusi politik wang, kuasa dan kedudukan, menerusi politik, ni yang paling ketara, sogokkan jawatan, meminjam ya frasa yang digunakan oleh Tengku Razali Hamzah, ya. Dan rakyat resah, rakyat keliru, tidak diambil perhatian. Jadi saya rasa kerajaan ini tak layak guna perkataan prihatin, sebab yang paling tidak prihatin adalah kerajaan ini. Kerana kalau prihatin, penipuan ini tidak akan dilakukan. Usaha menakut-nakutkan rakyat dengan tomahan palsu ini tidak akan dibuat. Mereka tidak prihatin terhadap perasaan rakyat. Tidak prihatin. Kerajaan ini bukan kerajaan prihatin. Kerajaan ini kerajaan paling tidak prihatin. Paling tidak prihatin. Ya. Kerajaan ini, pemimpin-pemimpinnya kemau kuasa, bercakaran, langgar SOP, kemudian rakyat diugut jangan langgar SOP kerana denda akan ditingkatkan. Ya. Jadi saya tak nak panjangkan benda ni, sebab saya rasa hujah saya ni semua orang dah tahu kebenaran dia. Ya. Saya tahu semua orang dah tahu kebenaran dia. Cuma kebangkitan wajib sekarang. Rakyat jangan takutkan pemimpin, kerana pemimpin sekadar manusia. Asalkan anda berada di landasan kebenaran, anda wajib memperjuangkan kebenaran itu dan memperjuangkan keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Wajib sebagai warga negara Malaysia. Ya, itu perutusan saya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya, jangan lupa sebentar lagi, dalam sejam atau dua saya akan letak link kepada saluran Telegram saya di ruang komen. Jadi pastikan anda bersama atau menyertai saluran Telegram tersebut. Ya. Dan pesanan saya kepada rakyat Malaysia,
khususnya yang beragama Islam, jangan takut perjuangan kebenaran demi Allah. Jangan takutkan manusia biasa asalkan anda berada di landasan yang benar. Hanya takutkan Allah lebih-lebih lagi jika anda tidak menjalankan kewajipan anda untuk menegakkan kebenaran. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam Kuasa Ketiga dan salam pejuang.